Assalamualaikum Imam Muda Ashraf. Bagaimana peribadi Rasulullah SAW dalam pendekatan dakwah baginda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soalan ditanya tentang akhlak dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut pendekatan dakwah. Seperti mana kita tahu, Al-Quran menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Disebut supaya kita menyeru kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menggunakan pendekatan hikmah. Ini adalah kalam Al-Quran. Lalu Al-Quran menyebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan terbaik. Maka kita melihat satu persatu apa pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Apa akhlak yang telah ditunjukkan, walaupun dalam dakwah ini memiliki pelbagai kaedah. Sama ada dakwah bil lisan dengan teks Al-Quran, dengan penyampaian, dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ceramah dan tazkirah, ataupun ada dakwah bersifat enforcement, iaitu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk surat, dalam bentuk perundangan dan sebagainya. Juga tak dapat kita tolak, salah satu elemen dakwah yang menjadikan dakwah Nabi tersebar seluruh alam adalah dakwah bil hal, iaitu dakwah dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau kita tengok, dia telah membuktikan kepada kita bahawa dia tidak dominan kepada sebahagian kelompok sehingga nampak kurang pada sebahagian kelompok. Dia terlalu dominan kepada golongan VIP ke sehingga golongan orang miskin rasa dakwah tidak sampai, ataupun dia hanya menyampaikan dakwah kepada golongan orang-orang bawahan sahaja ke sehingga orang atasan tidak terasa? Adakah begitu? Hakikatnya tidak, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebarkan akhlaknya dirasai oleh orang yang di bawah daripada ahli suffah, yang mana merempat di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan merempat mungkin agak kasar, yang mana terpaksa bermalam di situ, duduk di situ. Kemudian kepada golongan-golongan yang mana dekat dengan Nabi, ahli keluarga Nabi. Kemudian golongan-golongan yang jauh daripada Nabi, even daripada kaum dan bangsa yang berbeza, daripada Ar-Rum, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farsi, orang Parsi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa akhlak dakwah kepada golongan wanita yang pada waktu itu wanita dianggap begitu hina. Nabi sampaikan dakwah kepada pendeta-pendeta daripada agama yang berbeza, Nasrani dan juga Yahudi. Ini satu keajaiban dakwah Nabi, sehingga surat pernah ditulis kepada pemerintah-pemerintah besar negara-negara lain. Maksudnya Nabi menyampaikan dakwah kepada setiap kelompok. Dan dalam setiap dakwah Nabi ada macam-macam kaedah. Ada kaedah secara lisan, secara penulisan, dan ada juga kaedah yang Nabi SAW sampaikan hanya kita nampak melalui akhlak, tetapi dia memberi kesan kepada dakwah Nabi. Sebab itu, apabila dalam tempoh terawal Nabi duduk di Mekah, sahabat-sahabat yang masuk Islam dan bahkan musuh-musuh Islam tidak dapat menafikan tentang kehebatan Al-Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat menafikan bagaimana Nabi ini dipercayai even daripada musuh Islam sendiri, kerana Nabi lah yang boleh menjaga harta mereka kalau mereka musafir keluar daripada Mekah. Nak keluar pada Mekah, mereka letak barang mereka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dititipkan di rumah Nabi, kerana mereka tahu Nabi lah orang yang amanah dalam menjaga harta-harta orang lain. Ini dah akhlak Nabi SAW. Nabi tidak mengambil walaupun RM1, 1 sen sekalipun, kerana sifat amanah inilah menjadikan Nabi digelar Al-Amin. Kemudian kita pernah mendengar dakwah Nabi SAW kepada golongan mustad'afin. Nabi SAW menyantuni golongan-golongan ini. Bahkan tangan Nabi pernah menyentuh orang-orang yang dalam kesakitan. Nabi memegang dada-dada orang yang dalam kesakitan. Ashfi Sa'd, Nabi doa kepada mereka. Mereka terasa kelembutan dakwah Nabi dan akhlak Nabi. Ziarah Nabi kepada mereka, kanak-kanak di luar masjid, sehingga sebahagian riwayat menyebut Nabi yang suka memakai misk,
minyak wangi. Sebahagian menyebut minyak wangi yang Nabi pakai pun ada unsur-unsur dakwah. Kita pakai minyak wangi untuk orang panggil kita ni sebagai orang yang kemas, orang yang ada kata personality yang baik, tapi Nabi ada unsur dakwah. Dalam tapak tangan Nabi yang Nabi sapu minyak atar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengusap kepala kanak-kanak. Ini diriwayatkan oleh sebahagian sahabat. Jabir menyebut tangan Nabi sangat lembut. Dan Nabi mengusap kepala kanak-kanak, dan kanak-kanak ini pulang ke rumah. Dalam keadaan pulang ke rumah, Arab Badui yang tak memeluk anak-anak mereka, agak kasar dengan anak mereka, seperti dalam riwayat Aqra' bin Habis yang mengatakan dia memiliki hampir 10 orang anak, tetapi sekali pun dia tidak pernah memeluk anak-anaknya. Nabi kata, man la yarham la yurham. Akhirnya apa yang Nabi usap di kepala anak-anak mereka, dan mereka pulang ke rumah. Apabila ibu ayah menyampaikan ataupun ibu ayah memeluk anak-anak mereka, mereka terasa bahawa air al-misk, wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas kepala anak mereka. Bermaksud dakwah Nabi tersebar walaupun di rumah-rumah kepada anak-anak. Kalimah-kalimah, panggilan-panggilan yang baik-baik. Nabi mengubah nama anak-anak yang tidak baik kepada nama yang baik. Nabi memanggil ya walad, wahai anakku, kepada orang yang bukan anaknya sendiri. Ini dakwah akhlak Nabi. Peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri Nabi diceritakan kepada masyarakat sekeliling. Kita lah, kalau kita ada akhlak baik dengan orang lain, belum tentu akhlak kita dalam rumah sama. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, salah satu keinginan sahabat untuk mengetahui kalau depan orang macam mana, belakang orang macam mana. Maka mereka mengetuk pintu rumah Aisyah. Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi dalam rumah? Aisyah menjawab, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Akhlaknya seperti mana Al-Quran. Macam mana Al-Quran, begitulah akhlaknya. Ini dideklarasi oleh isteri Nabi SAW sendiri. Kalau orang lain yang menceritakan, itu mungkin tak pelik, sebab mungkin Nabi dengan orang luar akhlaknya baik, tetapi dalam rumah mustahil tidak wujud keaiban. Tetapi Nabi dipuji oleh isteri Nabi SAW sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan, kata Aisyah, antara perbuatan pertama apabila Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi SAW akan mensiwak giginya, membersihkan gigi, seolah-olah memberi gambaran hendak bersama dengan ahli keluarga pun Nabi nak pastikan kebersihan ada pada dirinya. Akhlak Nabi SAW itu sekecil-kecil akhlak. Apatah lagi kalau kita nak menceritakan cercaan orang, hinaan orang, macam-macam lagi kata-kata yang teruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menahan, mampu bersabar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Bila orang-orang yang tidak mengetahui, maka Al-Quran menyebut qalu salama, katalah kepada mereka salam, salam, salam. Sehingga dapat satu hashtag yang terkenal kepada nabi-nabi, iaitu satu hashtag yang menyebut, ya Allah, ampunlah dosa mereka kerana fa innahum la ya'lamun la ya'rifun, mereka tidak mengetahui. Dan lekat hashtag itu. Bila orang kata, orang hina, orang seksa, ada satu perenggan perkataan yang terkenal menjadi bualan bibir-bibir nabi-nabi ini adalah, bila orang buat kepada Nabi, Nabi akan minta ampun dengan Allah, ya Allah, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Ini satu benda yang luar biasa bila kita sebut pendekatan dakwah Nabi dari sudut akhlak. Sebab itu akhlak Nabi ini siapa pun tak boleh nafikan kehebatannya. Ada ketika dia garang, ada ketika dia tegas, kerana tegas perlu pada waktunya, garang perlu pada waktunya. Ada ketika juga dia membalas keadaan-keadaan tertentu, perundangan-perundangan memerlukan membalas ataupun menghukum orang-orang tertentu. Itu dilaksanakan atas nama keadilan. Tetapi akhlak dan peribadi yang saya sebut, daripada rumah sampailah kepada sahabat-sahabat yang menyebut, tidak pernah kami jumpa orang yang paling banyak senyum, kata Jabir, melainkan Nabi SAW. Even apabila berhadapan dengan orang nak bersalam, kami yang menghulurkan tangan mesti terlewat berbanding daripada Nabi yang lebih dahulu menghulurkan tangan Nabi SAW. Kami duduk dengan Nabi SAW, dipanggilnya Nabi SAW, walaupun benda itu Nabi tak pernah sebut. Akhlak Nabi ni, ada Nabi suruh kita buat begini. Ada benda yang Nabi tak suruh buat. Tetapi akhlak Nabi dicatatkan ada sebahagian
Nabi tak suruh, Nabi tak sebut, tetapi orang nampak. Even kalau Nabi dipanggil, dipalingkan, kata Anas bin Malik, dipalingkan kedua-dua bahu Nabi SAW. Panggil, wahai Muhammad, ya Rasulullah, maka dipalingkan kedua-dua bahu Nabi Muhammad SAW. Dia tidak memalingkan wajahnya sahaja. Itu yang dilihat. Even sahabat Nabi pernah melihat Nabi SAW kalau dia duduk berhadapan dengan orang, dia akan duduk seumpama duduk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid pula. Duduk tahiyat awal. Tahiyatul masjid semayang tu kan. Duduk macam duduk tahiyat awal tu. Duduk macam tahiyat awal. Duduk dia panggil iftirash tu. Duduk. Bila duduk depan orang, itu kalau kita lah, kalau duduk sebegitu rupa, itu satu duduk yang sangat-sangat penuh dengan kesantunan. Tapi yang Nabi istimewa, ada yang perasan. Rupa-rupanya apabila Nabi duduk iftirash, Nabi duduk macam duduk tahiyat awal tu, orang perasan lutut Nabi tidak akan dihalakan direct dengan orang yang berhadapan dengan Nabi. Sedikit ke kanan ataupun sedikit ke kiri, tetapi dada Nabi akan facing dengan muka orang. Subhanallah. Sebab itulah disebut sesungguhnya akhlak Nabi ini tidak ada bandingan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Disebut hasanah, dia tidak menyebut ahsanah, tidak disebut sepaling baik. Kerana apa? Kerana tak boleh nak dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Itu dah saya sebut, daripada keluarga, daripada medan pertempuran. Subhanallah. Pertempuran pun ada akhlak. Jangan kamu merobek-robek. Nabi terkesan melihat jenazah-jenazah sahabat-sahabat Nabi yang dirobek badan mereka, sehingga Nabi menetapkan jangan dirobek jenazah-jenazah musuh apabila mereka sudah tertewas. Jangan dibunuh wanita-wanita, jangan dibunuh kanak-kanak. Bayangkan dalam peperangan, ketika sedang marah sekalipun, akhlak Nabi tak hilang. Kerana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semua orang masuk dalam syurga Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ar-raufur rahim. Ini disebut oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam ayat yang saya baca sebentar tadi daripada surah Taubah. Ketika mana dibacakan ayat ini, Umar meminta siapa yang pernah mendengar ayat ini untuk menyampaikan. Maka Umar sendirilah yang membenarkan Hudzaimah bin Sabit dengan ayat tersebut. Umar mengatakan bahawa ayat ini kalaulah yang menyampaikan kepada aku hanya seorang sahaja. Sebab Umar kalau nak terima ayat Quran, dia kata kena dua orang, fastashidu syahidan min rijalikum. Dua orang sampai baru aku boleh percaya betul tak betul ayat Quran ni. Tapi kalau satu orang saja sampaikan ayat ini, aku akan membenarkan. Kerana apa? Kerana akulah yang menjadi saksi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hak jirannya terasa kasih sayang Nabi SAW. Al-muslimun man saliman muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim itu tidaklah boleh membuatkan orang muslim lain terasa hati dengan dia, dan Nabi terbukti jiran-jiran tidak terasa hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita menyaksikan satu demi satu peristiwa Nabi SAW yang terasa hati, yang marah, yang dengki, yang hasad, semua bukan kerana akhlak Nabi, tetapi kerana dengki kepada Nabi, benci kepada Nabi. Hakikatnya perjalanan akhlak Nabi ini dirasai daripada peringkat bawah sampailah kepada peringkat atasan. Even dalam peringkat waktu sedang getir, iaitu sedang berperang sekalipun, akhlak tersebar. Tak boleh dibunuh orang tua. Even kalau seorang itu adalah hanya tukang kebun, pasukan tentera tapi tukang kebun, ataupun tukang masak, ataupun pembantu medical. Sebelum daripada persidangan Geneva, belum ada PBB, Nabi dah sebut tentang akhlak ini. Nabi kata jangan dibunuh orang-orang yang tidak bersalah sedemikian. Inilah Nabi SAW. Akhlak Nabi yang kita sebut daripada isteri, kepada kanak-kanak, kepada orang tua, sampailah kepada jiran, ahli keluarga terdekat, sehinggalah kepada musuh Nabi SAW sendiri. Akhlaknya dapat dirasai. Ini tidak dapat ditolak. Yang mereka tolak hanya kerana kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak dapat menerima kalimah la itu sendiri, bukan kerana akhlak. Kerana ini terbukti dah dicakap oleh ribuan orang, bahkan semenjak zaman Nabi sehinggalah ke hari ini. Kalau dibincangkan tentang akhlak, innama bu'ithu litammima makarimal akhlak, kata Quran, aku diutuskan, kata hadis Nabi SAW, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Memang betul-betul terasa kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita cerita tentang pendekatan dakwah, ada banyak peringkat. Ada peringkat cakap, tazkirah, khutbah, ada peringkat dakwah secara penulisan, dan ada peringkat dakwah daripada akhlak Nabi SAW. Sebab itu ada yang masuk Islam
hanya kerana akhlak Nabi SAW. Ada yang masuk Islam, Abu Mahdurah, hanya kerana Nabi mengusap jambul kepalanya, yang pada asalnya dia tidak berminat untuk menjadi seorang Bilal. Dia hanya perli-perli Bilal. Tetapi apabila Nabi mengusap jambulnya, dia masuk Islam. Ada yang masuk Islam kerana dia menghina Nabi, tetapi Nabi tidak membalasnya. Kerana akhlak, dakwah Nabi tersebar dengan begitu baik. InsyaAllah, semoga kita semua menuruti akhlak Nabi SAW, walaupun tidak pandai berceramah, tidak pandai bercakap, tidak pandai berkata-kata, tetapi apabila akhlaknya baik, ianya dilihat dan ianya dicintai, akhirnya dakwah mudah masuk ke dalam lorong-lorong yang penuh dengan kecintaan. Wallahu alam. Bersama Hidayah Center Foundation, sampaikan Islam, perkasakan ma'alaf.